Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Masjid Al-Ahmadi Syangkat Ibul, serta ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz, ustazah muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita manjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah pada malam ini sekadar kita berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dikurniakan kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan Allah taala, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan melainkan sedikit sahaja ilmu kepada kita. Maka yang sedikit ni tak layaklah kita untuk nak menyombongkan diri, nak membanggakan diri. Yang sedikit ni bukanlah untuk kita nak jadi riak, jadi angkuh dan sebagainya. Tetapi yang sedikit ini yang Allah taala bagi kat kita untuk kita kongsikan. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengamalkan, mudah-mudahan kita sama-sama dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak pun, yang banyak tu ialah perasan kita aja, tuan-tuan kan. Banyak ilmu tu pasal perasan kita aja banyak. Kita ni jenis suka perasan, tuan-tuan. Harta tak banyak mana pun, tapi perasan macam banyak aje kan. Tu yang sombong tu. Kan? Ilmu tak tahu mana pun, tak banyak mana. Utitum minal ilmi illa qalilah. Tapi perasan banyak pasal dah dibagi gelaran kan. Ada PhD, ada master, rasa banyak lah kita. Orang pun bagi gelaran pun doktor, profesor, rasa banyak je. Bila dah rasa hebat, orang nak tegur kita tu tak boleh lah. Apatah lagi yang nak menegur kita tu bawah pada kita. Kita ada PhD, yang nak menegur orang pondok, mana nak jadi aku tu. Tu rasa kemah lah kita kan. Kita ni perasan lebih, tuan-tuan. Benda tak ada pun. Allah Ta'ala dah sebut dah, utitum minal ilmi illa qalila. Aku bagi sikit je. Ingatkan kat kita supaya jangan perasan lah tu. Tapi kita terlupa peringatan Allah Ta'ala. Duk berasa banyak tu. Berasa banyak kan. Belajar. Dah habis belajar tuan? Dah habis dah. Bila habisnya? Baru habis PhD lah. Kira banyak lah rasa tu kan. 5-6 tahun belajar tu rasa macam dah banyak. 5-6 tahun tidurnya 4 tahun. Jalan gitu gini kan, setahun. Dah 5 tahun. Setahun tu belajar pun. Kan? Setahun tu yang ngapal pun. Besok lulus. Dapat
kan? Tulis tesis, ambil orang punya, itu pun ambil orang punya, ambil kumpul, kita rasa kita punya buku buat tesis kan, 3,000 muka surat, berasa banyak lah, berasa banyak. Jadi tuan-tuan sebenarnya tak ada pun ilmu sebenarnya. Sebab itu Tuhan dah ingatkan kita, kalau nak bandingkan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Andai kata di muka bumi Allah Ta'ala ni dipenuhi pohon-pohon untuk dijadikan pena nak tulis ilmu Allah Ta'ala, dibantu dengan 7 lautan sebagai tinta, sebagai dakwat, namun ilmu Allah Ta'ala, kalimat-kalimat Allah takkan habis ditulis. Jadi yang kita dapat tulis-tulis tu sikit aja tuan-tuan. Jadi tak layaklah kita nak menyombongkan diri, tak layaklah kita nak membanggakan diri, nak jadi riak, nak jadi ujub, syok sendiri, nak jadi perasan sendiri. Tak layak tuan-tuan. Tapi hari ini ramai yang perasan, ramai yang sombong pasal terlupa peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam ni tuan-tuan, insya-Allah kita nak bicara sedikit tentang apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang. Bicara bab ini pun tuan-tuan, kadang-kadang kita bicara selalu bab ni. Cakap bab ni selalu, bab iman, bab Islam, bab iman, bab Islam. Kadang-kadang tak agak faham tuan-tuan. Perasan macam faham. Tu yang senang betul ngaku beriman, senang betul ngaku Islam, sebab tak faham pun sebenarnya. Yang kita boleh ngaku je lah tuan-tuan. Islam tuan, tengok orang kan. Boleh tengok IC lah kalau tak percaya kan. Bila Islam tuan? Bila Islam? Keturunan aku memang Islam. Keturunan. Kadang-kadang kita suka nanya orang mu'alaf kan. Orang mu'alaf baru masuk Islam, kita suka tanya, bila masuk Islam? Sudah 1 bulan. Dekat mana masuk? Dekat Jabatan Agama. Depan siapa? Itu ustaz kan. Sudah dekat? Sudah. Dia tu tunjukkan. Sudah sunat? Sudah potong kah? Sudah. Itu soalan akhir dia. Dia tak tanya kita aja tuan-tuan. Kalau dia tanya kita, kita punya lah jawab. Tuan bela Islam kita tu. Dia kok ditanya lah kita kan. Tuan bela Islam kita tu. Maksudnya bila ngucap? Tu nak jawab apa? Mana pula aku ingat. Kok dia tanya je. Kok dia buat melawak, kita suka tanya dia bila dia mengucap 2 kalimah syahadah bila Islam. Dia kita sudah 1 bulan depan qadi kat Jabatan Agama, dia pun tanya kita, tuan bila masuk? Saya punya mak Islam, ayah saya Islam. Itu you punya mak, you punya ayah, you bila masuk? You bila mengucap? Tu. Bukti lambang keimanan seseorang, keislaman seseorang apa tuan-tuan? Kalaulah orang Kristian, senang tuan kan. Macam mana tahu dia Kristian? Ada salib. Macam mana kau tahu dia Kristian kan? Nampak salib tu. Kristian lah. Salib tu Kristian aja. Apa lagi kan? Tahu kan? Islam? Macam mana nak tahu? Pakai kupiah. Ada je orang pakai Islam pakai kupiah. Ke songkok. Pakai jubah. Padri tu berjubah apa tu? Apa bukti? Islam tak ada bukti tuan-tuan. Ada bukti? Ada. Tuan-tuan malah nak bagi salam, tuan-tuan turun dekat petrol pump tu. Dulu kan. Ada bangla pam minyak tu kan. Nak bagi salam ke tak? Nak bagi salam ke tak? Islam ke tak dia ni ke? Tak Islam kot, bangla. Kita pun turun dengan kopiah baik punya. Turun, Assalamualaikum Haji. Oh, Islam rupanya dia. Tak tahu dia Islam ke tak tuan-tuan sekarang ni. Kan tahu. Macam mana nak kata Islam? Hari ni ada je Melayu Kristian, ada je orang nama Melayu tapi Kristian. Contoh Idris Jala.
Idris jalan ni dulu, pengusi emas belum ni kan. Setu saya ngajar di KLI. Orang bagi salam kat dia. Assalamualaikum. Dia tak jawab. Marah orang. Apa punya orang kan. Orang bagi salam tak jawab, bodoh dia ni. Siasat-siasat, oh dia bukan Islam pun. Dia Kristian, tapi nama Melayu kata dia. Nama Melayu. Islam? Belum. Hari ni ramai nama Melayu. Tapi kalau kita cakapkan orang marah lah kita kan. Ramai yang Melayu, Islamnya belum tahu. Jangan cerita bab iman dulu, bab Islam dulu. Tuan-tuan, kan? Bab Islam, bab iman ni belum settle lagi. Belum habis lagi tuan-tuan. Ramai orang boleh mengaku Islam, boleh mengaku beriman, semua boleh mengaku. Mengaku tak kena bayar. Bukan kena bayar pun. Jadi nak katakan dia Islam macam mana? Nak kata dia beriman macam mana? Bila ada satu lafaz yang dia ucap. Tapi tak semudah itulah kita nak lafazkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah Islam dah. Betul? Dah Islam dah, dah ucap 2 kalimah syahadah kan? Tapi tuan-tuan, perbahasan tentang 2 kalimah syahadah pun tak faham juga. Pasal itu kadang-kadang ramai yang dah batal Islam tak faham juga. Sebab kalimah syahadah tak faham. Bab kalimah syahadah tak faham. Pasal itu dalam sebuah hadis Nabi, bila Jibril alaihi salam datang jumpa Nabi, dia tanya apa? Dia tanya bab Islam dulu tuan-tuan. Kita tengok hadis ni tuan-tuan. Kita tengok hadis ni. Malam ni malam pertama saya datang sini tuan-tuan. Semalam saya ada kuliah subuh dekat masjid lama tuan-tuan, Masjid Melayu Taiping. Lepas tu saya balik KL. Pasal dia orang kata tak ada kuliah Ustaz, saya baliklah KL. Dah sampai tengah jalan, Cik Nik telefon, Ustaz, boleh tak besok kuliah maghrib dekat Sangkaibul? Saya dah balik KL. Tapi nak suruh saya datang jugalah tuan kan. Lepas datang kan, tak ada kuliah subuh, balik pula lah KL. Besok kau dia telefon, patah lewat dia semula. Memang tu kerja saya lah tuan-tuan kan. Jadi ni malam pertama lah Cik ni hantar mesej ada kuliah maghrib tu yang saya datang jugalah daripada KL ni tadi. Datang, tak tahulah nak cerita bab apa kan. Tak apalah, kita buka bab hadis ni dulu tuan-tuan. Kita bercara bab hadis ni dulu, tengok. So saya cerita bab yang lain lah, bab ibadat tuan-tuan dah pandai dah, bab semayang dah pandai, rasanya lah kan. So pandai lah kot, semayang takkan tak tahu. Cuma ramai yang semayang kadang-kadang tapi semayang tak ada kesan juga, dengki macam tu juga, ngumpat macam tu juga kan. Mayang juga kan. Tapi kemungkaran tak boleh cegah juga. Tak tahulah apa sebabnya kan. Mayang bertahun-tahun dah tuan-tuan, tapi mungkar tak boleh juga. Tuhan kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah kemungkaran dan sifat-sifat keji. Tapi sifat keji tak boleh juga. Tak macam orang dulu lah. Orang dulu, orang tua-tua dulu, amalan tak hebat mana tuan-tuan kan. Tapi alhamdulillah, keluar masjid selipar orang salah pakai, balik kaki ayam kan. Cik apa cik? Selipar mungkin dia orang salah pakai. Pakailah dulu cik mana-mana tu. Tak apalah, balik kaki ayam gitu kan. Tu semayang orang dulu, walaupun baca pendek-pendek, baca pun wal asri je, izaja je, doa pun tak panjang mana, wirid pun tak hebat mana, tapi berkesan solat dia orang tu kan. Amalan tak hebat mana tuan, tapi berkesan. Balik kaki ayam. Jangan sekarang kan, baca alhamdulillah juzuk juzuk saja baca, wirid sepanjang-panjangnya, doa sampai lenguh-lenguh tangan, menadah kan. Dia beratas turun tak agak habis lagi. Rabbana atina baru naik balik semula kan. Nak habis dah doa. Habis dah doa tak? Doa dah habis. Habis doa, keluar masjid tu, tengok selipar kena rembat. Cik apa bang? Selipar dia orang ni buta. Main pakai. Pakailah mana-mana bang. Dia pun rembat kat tu. Selama je rembat. Boleh pilih yang baru lah tu. Beli bodoh. Balik. Tak rasa bersalah langsung bawa selipar orang balik tu. Beli. Kan turun lah seorang ke. Barulah dia orang ni main rembat, dia selipar.
Pakailah mana-mana lu bang. Dia pun rembat baru. Sebab itu yang tinggal kat masjid ni semua yang nak putus ya. Bukan masjid ni lah. Kan? Kan? Mayang boleh tahan, mayang. Ngangkat takbir pun setinggi-tingginya. Allah. Sampai pejam-pejam mata pun duduk. Balik selipar orang hebat. Kan? Tadi doa kat dalam masjid boleh tahan. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Jauhkan kami pada api neraka ya Allah. Turun masjid, naik je motor. Sakok lah. Sakok api neraka kat mulut. 3 inci api rokok kat mulut. Tadi berdoa tak jauh kan. Naik motor api neraka kat mulut. Beli. Baru pas sembahyang. Ustaz ni baru pertama kali datang pun nak rembat dah. Tak ada lah. Memang tuan-tuan kalau saya datang, tuan-tuan tadah je lah telinga. Hebat tadah pun. Saya tak ada bagi car tuan-tuan. Kan? Nak bagi betul lah ni. Bukan main-main. Datang masjid bukan nak main-main. Duduk dalam majlis ilmu ni untuk apa? Nak ubah diri ni. Nak bagi betul. Ini penat semayang, penat berzikir, penat baca Quran, wirid penat, semua penat. Kesan tak ada. Tahulah. Mayang berapa kali angkat takbir dah. Usalli. Tap, melekat. Turun lah balik. Kenapa bang? Tak masuk lah Ustaz. Apa yang tak masuk? Dia keluar balik. Apa yang keluar? Tahulah Ustaz. Dah masuk dah keluar lah balik. Tadi dah dapat tangkap dah. Allah. Astagfirullahaladzim. Apa bang? Keluar dia. Apa yang keluar? Tahulah dia keluar dah balik. Kan? Bila imam nak rukuk, langsung dapat terus. Imam nak rukuk je. Allahu Akbar. Allah. Senang pula masuk. Bohong. Ni kadang-kadang kan. Macam mana? Sebab itu tuan-tuan mengaji tak payah tinggi-tinggi lah. Ngaji yang rendah-rendah bagi faham dulu tuan-tuan. Kan? Bagi yang rendah-rendah ni bagi faham dulu. Tak banyak tak faham tuan. Bab suci tak faham. Banyak tak faham. Gaya macam faham. Gaya lah. Kan? Gaya tu alhamdulillah dah macam faham. Tak faham pun. Kan? Saya tahu ada satu masjid saya ngajar kitab Safinatun Najah fi Ilmi Fiqh oleh Salim Sumair. Kan? Sombong. Alah Ustaz, tak ada kitab yang tebal lagi kah? Kenapa tuan? Nipis sangat kitab ni. Ini berapa hari habis ni Ustaz? Kita kira bukan berapa hari nak faham. Kan? Berapa hari saya kata Safinatun Najah saya ngaji 7 tahun tak habis. Nipis macam tu 7 tahun Ustaz. Ngaji apa? Dulu masa pondok, masa tok guru sebaris 3 jam kupas dia. Ni jadi macam mana, ni buat apa, ni jadi apa, ni jadi apa. Dulu bagi faham betul-betul. Lepas tu diuji anak murid. Sekarang ngaji kan nak cepat habis je, lambat je mula tanya. Bila nak habis ni Ustaz? Kitab tebal ni. Kitab tebalnya. Tak lama pada tu ustaz pun meninggal. Dengan ustaz lain. Kitab lain pula dah. Safinatun Najah. Bab Fatihah pun tak lepas. Macam mana? Kan? Sombong bukan main. Alah ustaz nipihnya. Cerita apa ni ustaz? Cerita bab semayang, bab zakat. Alah. Dah tua-tua ustaz. Tak payahlah bab semayang ni. Kita pun tanya. Tak apalah, kalau dah pandai saya nak tanya. Lepas ni saya tak naklah ngajar dah. Tanyalah Ustaz, apa tanya? Saya tanya Fatihah rukun ke tak? Rukun. Rukun lah, rukun. Berapa syarat baca Fatihah ni? Saya nak tanyalah tasdid dalam Fatihah ada berapa? Tasdid. Sabdu. Mana pula ingat Ustaz? Kata Fatihah rukun. Kena betul-betul ni. Kan? Kata Fatihah ada sabdu. Berapa sabdu dia? Imam betul lah baca. Kan? Dia kuat tak apalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin.
Tak apalah, kuat. Kita yang makmum ni, yang baca sir ni lah, kan? Yang baca sir ni selalu ni, Fatihah ni termasuk rukun qauli. Apa syarat rukun qauli? Kena dengar lah, kan? Jadi kena baca, tak boleh lah. Angin tak boleh, kumat kami tak boleh. Dhalin. Tiba-tiba dhalin lah, kan? Kenalah dengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengar kat telinga lah, kan? Betul kan? Tak boleh berangin dah. Boleh macam tu? Rukun qauli, kan? Ya, kena betul. Ya, ustaz. As-siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Macam tu je. Angin je yang keluar. Macam? Kan? Buat semayang. Tak selesai tuan-tuan. Ngajilah buat semayang ni balik semula. Saya tu, saya ngajar kuliah pun semua. Ngajar yang bawah-bawah balik semula. Buat suci. Buat semayang. Kan? Mana semayang tak faham. Bab zikir. Zikir pun tak faham. Mana? Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 sebelah-sebelah. Yang sebelah ke mana? Memanglah beribu dah berzikir kan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang zikir ni jiwa lembut, tenang kan. Tapi zikir betul-betul lah. Subhanallah, 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 kan? Ini cara zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Hamdah, 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 hamdah. Malaikat kata, kau sebut apa ni? Aku nak tulis pun tak tahu apa yang kau sebut. Hamdah, 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 hamdah. Lakban, 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 lakban. Beribu zikir, hati tetap keras batu. Tak boleh nak sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila nak habis Zat? Dia kena habis ya. Tiga kali kan? 33 kali kan? Masalah kan? Bertahlil kat rumah orang macam tu juga. Tuan rumah minta nak macam mana? Tuan rumah nak banyak aja. Ayam 8 ekor. Habis. Ikan lagi, sayur lagi, takkan 10 kali. Mestilah banyak. Kita pun tekan lah. Apa lagi? Dia 5 terus. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Allah. Terkejut kawan sebelah. Lah kali tak bunyi apa dah. La ilaha illallah 300. Tuan rumah tengok ya imam bersempoh begitu. Puas hati 300. Tegak. Sebab tepuk pun tak dengar. Tak berhenti, lajak sampai mencolek. Dah habis. Zuk lah. Zuk apa? Lepas 300, perbuat doa lah. Nasi dah hidang. Ayam semua dah ada. Kan? Ikan masin, sayur. Min. Turun, tak habis. Min. Habis doa. Doa apa lelas? Makanlah. Kan? Ngap makan. Lepas makan? Duduk. Lepas duduk? 300 dia sebut nama Tuhan. 300 tadi sebut nama Tuhan kan? Lepas tu rembat duk benda tu. Oh, leceh ustaz ni. Siapa panggil ustaz ni? Aku menyampah ustaz ni. Siapa panggil ustaz ni? Saya tak nak minta Cik Nik yang panggil. Ya, Cik Nik yang panggil. Dia kata itu pun sampai sesat tadi kan, sampai ke atas tu. Sebab dia punya sana pergi lah. Saya kata mana pula masjid ni? Dah nampak dah masjid ni. Lautan tunjuk lah.
kan? Dah dapat mic, dapat apa lagi? Dapat mic, bahan tahan telinga kan? Tak ada. Tak betul buat kerja. Buat ibadat banyak tak betul lagi ni kan? Tu saya kata, buat ibadat banyak tak betul. Kan? Ni buat iman, buat Islam banyak tak betul. Tak apa, kita baca di sini tengok. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin istala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqata qala fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi qala sadaqta qala fa akhbirni anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka qala fa akhbirni anis sa'ah qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ilin qala fa akhbirni an amaratiha qala an talidal amatu rabbataha wa an taral khufatal uratal 'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan qala summa intalaqa falabistu maliyan thumma qala li ya Umar atadri manis sa'ilu qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu qala fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum rawahul Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata pada suatu hari kami duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, suatu hari kita orang ni duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu pun duduk dengan para sahabat, duduk dengan orang miskin. Campur semua orang lah kan. Ni Rasulullah SAW ni. Kita hari ni kadang-kadang bila ada ilmu sikit nak campur orang pun tak nak tuan-tuan. Kan? Bila dah ada gelaran hebat ni tuan-tuan nak campur, nak cakap dengan jemaah ni pun nak kena jaga image lah, standard kena jaga. Ni kita hari ni payah tuan-tuan kan. Orang agama tak orang agama. Kadang-kadang orang agama, sebahagian orang agama nak campur orang pun susah. Cakap orang pun susah. Lepas ngajar balik terus. Mana boleh sembang. Kita kena jaga image kita, ustaz. Tang mana image saya pun tak tahu. Kita bukan buat apa pun. Nak menyembang dengan jemaah. Mungkin jemaah ada masalah nak tanya. Mungkin dia ada benda nak tanya kan. Waktu tu dia nak tanya. Tadi dalam kuliah pasal tak tanya. Mungkin ni peribadi. Mungkin dia malu nak tanya. Jadi lepas ngajar, sembang-sembang dengan ustaz. Ustaz nak tanya sikit lah. Boleh ustaz? Adalah peluang dia nak tanya. Ini kita pun menyembang tak nak balik terus. Sebab itu orang agama ini susah tuan-tuan nak jumpa kan. Susah tuan-tuan, ingat senang nak jumpa. Kan? Allahu Akbar. Yang dapat jumpa siapa? AJK ya. Musi, imam. Ni makmum nak jumpa. Ontian. Makan berberasing dalam bilik. Kan? Orang agama ni tak payah tuan-tuan. Duduk sini ustaz, makan sekali. Kita orang nak tengok muka ustaz. Ustaz yang cakap. Besok akhirat nak tanya, pernah makan dengan orang alim? Tak pernah, dia duduk dalam. Duduk kat luar. Jenuh nak dapat makan dengan orang alim. Kok nak dapatlah sikit besok kan. Esok dia tanya kan.
Pernah ke makan dengan orang alim? Pernah, dia duduk dalam bilik macam mana? Kan? Apa masalah kita hari ni? Orang alim, orang agama ni, apa masalah? Saya tu jemaah masjid jangan terlebih-lebih sangat, kan? Muliakan tak salah, hormat tak salah, tapi jangan lebih-lebih sangat sampai makan pun nak asing. Duduklah makan sekali dengan jemaah. Jemaah nak tengok kat muka orang alim, nak kat dekat-dekat. Kau boleh makan satu talam dengan orang alim, kan? Besok boleh tanya, pernah makan dengan orang alim? Kata makan setalam tu, Mbak tu. Ini Nabi pun duduk dengan para sahabat. Kita nak jumpa orang alim, nak jumpa orang agama pun nak ada appointment dulu. Macam mana? Ada masalah. Tapi nak buat appointment tak dulu. Kan masalah kan? Orang agama ni. Orang agama ni bebas. Tuan-tuan tengok orang alim yang ada, tuan tunggu yang ada kan. Nak jumpa kat mana? Kat masjid, jumpa. Lepas kuliah, jumpa orang alim kan. Tu betul orang alim. Ini lepas kuliah nyembang tak nak. Nagum tak nak. Apa tak nak. Macam mana kita? Macam mana kita nak nanya? Kita ada masalah. Jadi Sayyidina Umar ni tanyalah, duduk dengan Nabi. Satu hari dia kata, kami duduk dengan Nabi ni. Nabi sembang-sembang. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki ni. Dengan pakaian yang sangat putih, rambut sangat hitam. Pakai pakaian putih. Lepas tu pula rambut hitam. Kemas ya. Tak ada tanda-tanda perjalanan orang musafir, tak ada lah. Sebab rambut kemas, pakaian bersih putih. Macam mana kata jalan jauh? Macam mana kata orang musafir? Kalau orang musafir rambut pun tak terurus, baju pun dah comot, berkedut sana kedut sini. Ini cantik semua. Tak ada bukti, tak ada tanda. Masuk isyak ke? Belum. Masuk isyak pun azan tu ya, beritahu. Jadi dia kata tak ada tanda. Tak ada tanda orang jalan jauh. Kemudian dan tak ada seorang pun di antara kami mengenalinya. Nak kata orang dekat. Mungkin orang sini-sini kot, tengok pakai pun smart, yo. Rambut pun smart, orang sini lah kot. Nak kata orang situ, seorang pun tak kenal. Kau kenal ke dia? Tahu. Kau? Nampak tak pernah. Tak pernah nampak. Maknanya nak kata orang jauh pun tidak. Nak kata orang dekat pun tak. Habis kalau jauh tak, dekat tak, mana orang ni? Siapa dia? Kemudian maka duduklah ia di hadapan Nabi SAW. Sampai-sampai duduk depan Nabi. Lutut bertemu lutut, tangan letak atas paha Nabi. Sahabat tengok, lain macam Muhammad ni kan. Siapa dia ni? Nak kata orang sini tak mungkin. Orang jauh tak mungkin. Tapi dengan Nabi elok nak rapat dia ni. Ya betul Muhammad ni. Sahabat pun tengok dia. Kemudian duduk-duduk, apa dia tanya? Wahai Muhammad, dia kata, terangkan padaku tentang Islam. Mula-mula tanya, Muhammad, kau terangkan aku ni apa itu Islam. Ni soalan pertama nah. Kita nak tanya orang pun tanya bab Islam dulu nah. Duk ngaku siang malam pagi petang Islam kan? Islam lah, tengok orang ni. Marah kan. Tapi akhlak tak ada tokoh orang Islam pun, perangai tak ada orang Islam pun, macam mana? Macam orang semayang lah. Orang semayang dengan tak semayang ada beza tak? Ada beza. Tapi kalau orang semayang dengan tak semayang tak ada beza, tak semayang lah tu. Kita tengok, wah muka smart, rambut bagus, kopiah bagus. Ni orang semayang ni. Orang semayang sifat dia apa? Lemah lembut, sabar. Kita pun tengok dia kan, Allah. Ni orang semayang ni. Tiba-tiba perangai tak macam orang semayang, macam mana? Saya selalulah tuan kan. Saya selalu kena tu, saya tahu kan. Bawa kereta nak keluar simpang kan. Payah nak keluar simpang kat Malaysia ni. Puas bagi signal lah, tak mahu kat orang Monti. Jadi kita pun keluarlah perlahan kan. Kita pun tengok siapa yang lalu ni. Ni Pak Haji lalu. Pak Haji ni okeylah, dia orang semayang ni orang kan. Kita boleh keluarlah perlahan sebab ni Pak Haji, dia mesti sabar ni orang kan. Kita pun keluar dia pun tin. Saya angkat tangan. Apa ni? Kita ingat member kan, kita pun angkat. Berhentilah dia ke depan tu. Berhenti pula Mamat ni orang tua dia ke depan tu. Kita pun pergi ke dia. Kau nak mati ke? Bagi salam kata nak mati tu.
Main keluar je, tak nampak ke? Oh, dia basuh kita dulu kan. Kita pun minta maaf lah tuan apa semua. Perhati orang, nak mati sangat ke apa semua, dibaki-maki je kita kan. Kita pun tanya, tuan semayang tuan, apa ingat orang kafir? Oh, takkan akhlak orang semayang macam ni tuan. Akhlak orang semayang lemah lembut, penyabar, sopan. Itu nama semayang. Sifat-sifat mazmumah tak ada. Yang ada sifat mahmudah je. Sifat terpuji, bau tersentap. Bau bangkit dari tidur punya. Macam mana tuan semayang ke tak ni, biar betul. Atau tuan berlakon je pakai macam ni kan. Orang semayang kena ada akhlak yang bagus. Orang masjid, orang surau lain perangai. Sebab tu orang datang masjid kan, muka senyum ya. Kan? Ya namanya ahli syurga. Mudah-mudahan lah. Ahli syurga muka senyum, tengok muka pun seronok, tenang. Ini datang masjid pun muka kelat macam mana? Muka serius macam dah macam muka ahli neraka pula nampak. Ni ahli syurga ke ahli neraka? Kan? Orang datang, sila tuan, sila. Masuk tuan. Daripada mana tuan? Tu namanya orang masjid. Sebab orang masjid ni orang mengaji, orang semayang kan. Tetamu datang, fal yukrim dhaifahu, muliakan tetamu, ikram tetamu. Dia macam tu. Orang datang, so Assalamualaikum tuan, di mana tuan? Nak tempat semayang ke? Sila. Masuk tuan, masuk. Tanah sana tu tempat wuduk. Tu nama orang masjid, fal yukrim dhaifahu, ada beza. Kan? Ini datang ni ada apa? Tempat sembahyang. Daripada mana ni? Daripada jauh enggak sembahyang? La elah. Kau biar betul kau. Kan? Tak ada, tak mesra. Saya kadang-kadang pergi pejabat juga tuan-tuan, pergi pejabat orang berurusan kan. Dekat luar tu tulis macam-macam tau. Tulis macam-macam kat luar tu. Kan? Layanan yang mesra, penuh dengan senyuman, kan? Bila kita pergi, haram tak senyum pun. Salam pun tidak. Apa pun tak. Kita pun tu. Rasa nak ambil je poster tu tampal kat muka dia. Kau ni tulis tapi tak amalkan. Senyum, salam, semua ada kan. Tapi haram tak amal pun. Bohongnya. Kan? Kadang-kadang nak marah juga tuan-tuan kan. Senyumlah. Hormatlah. Ikramlah orang. Tulis kat luar tu, piagam pelanggan. Kalau tak, tulis macam Piramli buat filem. Tuan-tuan tengok filem Piramli tak? Masa nak minta kerja tu lah. Bila nak minta kerja, syarat nak minta kerja apa? Tahan maki. Tulis tu. Piramli buat filem tu. Piramli tu cerdik tau. Dia buat filem tu, ada sebab dia buat tu. Kau jangan tulislah layanan mesra, senyuman. Syarat tinggi, kulusan, lepas tu bawah tahan maki. Dia pun dah standby nak masuk. Ni minta memang kena tahan maki lah. Sebelum dia maki aku, baik aku maki dia. Dia pun masuk. Dia masuk sebelum kau maki aku taji kau dulu. Nampak tak? Tengok Piramli buat filem. Ini kita tulis layanan mesra apa semua tapi tak buat. Kadang-kadang sedih tuan kan. Kadang orang agama pun minta maaf cakap lah. Sebahagian orang agama ni Allahu Akbar. Saya kadang-kadang kecewa tengok. Pergi tetangga mu tercangak kok lain tengok. Assalamualaikum tuan. Tuan cari siapa tuan? Nak jumpa siapa? Nak jumpa pegawai siapa? Ada urusan apa tuan? Boleh saya bantu, saya tunjukkan? Tak ada tuan-tuan. Tercengak. Assalamualaikum. Ada apa? La ilaha illallah. Lah iyalah orang datang. Tambah orang tua dia tak tahu kadang-kadang kan. Dia sampai pejabat kita. Kita jumpa dia. Assalamualaikum tuan, ada apa? Boleh saya bantu tuan, nak jumpa siapa? Ada urusan apa tuan? Saya nak jumpa bahagian zakat. Bahagian zakat sini tuan, mari saya tunjukkan. Tu bahagian zakat. Ni belah sana. Tunjuk ni. Ni baru betul jabatan agama. Ini dan jenuh panggil.
Saya nak jumpa siapa? Serabut pala dah ni. Kan? Mana orang Islam? Ada beza orang Islam. Ni orang marah kat aku ni. Ustaz ni semua tak kena. Memang tak kena pun. Orang Islam ni banyak tak kena. Mengaku je Islam siang malam pagi petang. Tapi perangai tak macam orang Islam. Macam mana tuan kan? Ya. Macam mana? Tu sebab Nabi berdakwah, tunjuk akhlak je orang ikut. Nabi berdakwah, tunjuk akhlak yang baik. Pasal tu Nabi kata, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Pertama-tama aku diutus nak betulkan akhlak, nak sempurnakan akhlak. Dengan akhlak tak payah cakap, orang ikut Nabi. Kita ni jenuh bercakap. Orang tak ikut juga. Akhlak tak betul. Oh, ustaz malam ni lain macam bedal. Bukan senang dapat mic ni tuan-tuan. Kan, baru ni di Batu Pahat 2 bulan tuan-tuan kan. Rembat kat Batu Pahat. Angin orang Batu Pahat. Lepas tu sampai dah PKPB balik semula. Masuk Taiping pula. Rembat pula orang Taiping. Dah rembat. Besok masuk Selangor balik, rembat orang Selangor. Kita rembat cukup. Kita tak ada tapih-tapihnya. Buat apa tapih-tapih? Kan, ini main buai daripada dulu sampai lah ni asyik njut. Penat tangan pakai karen. Saya tak ada. Saya main hempas aja. Dah dunia nak kiamat dah. Dunia nak kiamat. Kan? Kita ni jangan main-main lagi dah. Kan? Jadi dia kata, wahai Muhammad, terangkanlah padaku tentang Islam. Kau bagi tahu aku tentang Islam ni. Apa dia Islam? Azan dulu. Dah masuk waktu. Kita sambung sikit tuan.
Dia sampai kuapa ni, Tuan? Sampai kuapa ni agak? Ha? Ikut ke kuapa? Bawa tenang, Tuan. Lain macam masjid ni. Lain macam masjid itu. Tapi bagus-bagus ikut SOP, tuan-tuan ikut SOP. Jangan tak apa, kita ikut SOP. Dengan SOP kena ikut, jangan melawan. So, ni jarakkan sembahyang, jarak. Jangan melawan. Kita tak pandai, tuan-tuan, sebenarnya. Ni kadang belagak pandai ni susah. Kenapa sembahyang dia jarak ni? Sah ke sembahyang? Tuan-tuan, dalam masalah darurat ni tak apa, tuan-tuan. Darurat ni semua boleh. Dari sembahyang berdiri, boleh duduk. Rukun sembahyang berdiri. Tapi dalam darurat, boleh duduk, tuan-tuan. Ini sab sembahyang ni bukannya rukun pun, bukannya apa pun. Tapi mudarat lebih dahsyat. Jauhkanlah. Tak apa. Ini ramai kat yang pandai. Mana ada dalil, mana ada hadis. Yang kita nak lawan tu ulama besar-besar, tuan-tuan tu. Yang hebat tu, ulama-ulama tu. Kita baca kitab, nahu sarap terbalik, tulunggang terbalik. Baca kitab tak apa nak boleh, nak challenge puak-puak tu. Buat tenanglah kita ni. Kita ni tak pandai, ikut je lah puak-puak yang pandai tu. Oh, tak ada dalam hadis, tak ada dalam. Ya ke dalam hadis? Berapa juta hafal hadis? Berapa tu ribu? Itu hafal hadis ni. Bukan hafal pun. Peksa dulu dapat PhD pun pasal peksa dulu je. Kan ada 300,000 pun. Saya Bukhari minta hafal, banyak. Nak melawan puak-puak tu. Jangan melawan puak-puak tu. Ramai yang alim-alimnya, ahli majlis fatwa tu ramai yang alimnya. Kita ikut je lah. Tapi sampai bila ni Ustaz? Sampai dia bagi tahu dah. Takut sangat dengan COVID. Tak takut, bila duduk situ. Duduk kat COVID tu tengok. Kok ya tak takut? COVID ni dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang suruh jauhkan diri, jangan mudaratkan diri. Dia yang suruh. Wala tulku bi'aidikum ila ta'lukah. Jangan campak diri dalam kebinasaan. Dah tahu mudarat. Ikut sangat WHO. Dia yang pakar. Kalau tak, kita pergi belajar. Jadi pakar bidang tu. Dah dia yang belajar bidang tu. Kita ikut je lah dia. Kalau tak, kita jadi pakar. So itu ulama-ulama tanya pakar bab COVID ni apa sebab, macam mana, semua dia kaji. Jadi dia kata macam tu ke? Oh, dekat tak boleh, dia dekat dia. Okey, kita jarakkan. Dia dah buat kajian itu. Kita jangan tunjuk pandai nah, tuan. Siapa kita ni? Kalau tak nak ikut WHO, kita jadi WHO. Kita belajar jadi pakar semua-semua tu. Lepas ni kau ikut aku. Aku orang Islam. Kau ikut aku. Ini faham pun tak bab COVID. Kat banyak pula. Kadang-kadang menyampah juga apa-apa ni. Ni sibuk. Bila masjid nak buka ni? Bila masjid nak buka? Tuhan jadi bumi ni sebagai hamparan untuk sujud. Sujud je lah. Mayang je lah. Yang dapat sembahyang kat masjid, alhamdulillah. Yang tak dapat sujud kat mana-mana pun, Tuhan tahu. Bukan kita tak nak pergi masjid. Terjerit-jerit nak pergi masjid, terjerit-jerit. Bila masjid buka, haram tak pergi pun. Bukan sini lah. Kan? Masjid dah buka, hari tu Tuhan bagi kan. Mula tutup, bulan 3 kan. Tutup, 3 orang. Lepas tu Tuhan tengok kau meronta-ronta nak sangat. Bukan je agama, bukan mufti, bukan menteri yang suruh buka pun. Allah Ta'ala suruh buka. Gerakkan hati diorang, buka masjid. Aku nak tengok, betul ke yang meronta-ronta nak datang masjid ni semayang? Datang. Buka lah itu sebulan. 2 bulan lah bukaan. Haram tu lah muka pun. Muka sebelum PKP. Muka lepas PKP, muka tu je. Muka yang maghrib isyak punya tu. Tergigil-gigil. Itu muka. Menjerit dalam Facebook, komen. Bila masjid nak buka? Bila suara nak buka? Buka haram tak datang. Tuan-tuan ni. Sini tak ada lah. Tempat saya tuan-tuan. Bila masjid nak buka ni? Bila masjid nak buka? Dalam masjid dalam membuka kau tak datang. Rindu dengan kuliah. Ada kuliah, haram tak datang. Ustaz malam ni macam tiba. Geram tengok buat ni pun satu bab juga. Kadang-kadang penat Menteri Agama nak layan, Dr. Zul tu penat dia nak layan. Allah. Bila nak buka Datuk? Kenapa takut sangat dengan COVID ni? Aku memang takut, aku cakap terang. Saya tu bawa ni gulu gili pakai. Orang pun heran, ustaz ni tak pernah buka. Tidur pun pakai. Alah kau nak kena kat ustaz. Memanglah, tapi ada usaha lah dulu. Usaha tu kena ada. Macam naik motor lah. Bawa motor pakai helmet ikut undang. Kalau nak kena juga tu nama takdir. Tapi kau dah macam Superman kau bawa. Tersusuk bola lori. Dah tak ada ustaz.
mati boleh. Itu bangang nama. Kan. Kadang-kadang tak marah beliau. Jadi tuan-tuan, apa makna Islam? Ialah dia kata Islam itu hendaklah engkau menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan selain Allah. Betul ke? Tak ada siapa-siapa melainkan Allah Ta'ala. Betul? Nak kupaslah bab tu. Kan? Mula dengan nafi, akhir dengan isbat. Apa yang nak nafi? Semua ni tak ada, melainkan dia aja. Kita semua ni ada, dia aja yang tak ada. Pasal itu bila sakit, siapa cari dulu? Kalau betul lah kita tak ada siapa-siapa lah mati kita, mesti kita cari dia dulu. Allah Ta'ala kan? Kalau sakit je ingat dia dulu. Kita sakit ingat siapa dulu tuan? Jujur-jujur, ni masjid ni. Siapa cari dulu? Sakit kan? Siapa cari? Cari siapa dulu? Doktor? Mana Tuhannya? Mana? Illallah. Sakit je cari dia dulu. Ya Allah, andai kata sakit ni baik bagi aku di sisi Engkau, ya Allah, aku redha dengan sakit ni, ya Allah. Andai kata sembuh terlebih baik bagi aku di sisi Engkau, ya Allah, Engkau lah Maha Penyembuh, ya Allah. Kau sembuhkanlah aku, ya Allah. Kau bagilah penawar kat aku. Ada lagu tu? Mampu, tak ada. Tu nak kata tak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Tadi ni. Susah tu dia jauh. Ni tadi ni. Turun motor tadi tu. Turun motor. Apa baca tadi tuan? Turun motor. Jujur, ni masjid ni. Apa baca tadi turun motor? Turun motor mati. Topang. Apa baca tadi? Baca. Ada baca Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Ada. Tak ada. Mana? Dalam ni dia tak ada pun. Susah lah tuan-tuan jauh kan. Tadi ni turun kereta, turun motor tadi sampai surau ni masjid ni tadi, kan. Puji tak Tuhan tadi? Dah turun-turun tadi, mati jenjit. Alhamdulillah, syukur ya Allah sampai dah masjid. Ada. Ni masjid ni jangan bohong. Kipas jatuh orang. Ada. Terlupa Ustaz, Haji ni tegur tadi. Saya dah teringat nak sebut tadi, Haji ni tegur, lambat sampai. Tak baca kan? Mana? Illallah. Mana? Hafiz. Tak ada kan? Nanti saya kupas benda ni panjang lebar bab ni. Jadi tu petik suai lampu tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, ada. Terlupa Ustaz. Bukan terlupa, memang tak pernah buat Zoom. Ui, sedap betul Ustaz balun-balun ni. Tak ada. Memang aku datang memanah balun daripada dalam kereta tu lah. Tak ada baca bismillah pun payah, alhamdulillah pun payah. Payah tuan-tuan. Dengar kawan si Haji tu kena COVID. Bila? Tak tahulah. Mana dia dapat? Itulah dia tu tak ikut, tak jaga. Apa Tuhan kata? Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haji tu kena COVID, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak mati, hidup kena COVID je baru. Yalah, dia dapat musibah, bacalah inna lillahi. Payah nak ingat Tuhan, payah. Payah nak ingat Tuhan. Buat dosa, cepat-cepat ingat istighfar kan. Cuma bila tuan-tuan ingat istighfar ni? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu apa cakap? Astaghfirullah. Apa lepas mayang pula istighfar. Orang lepas mencuri, lepas buat dosa ya istighfar, ni lepas mayang. Assalamualaikum. Astaghfirullah. Masa istighfar bang? Dah imam istighfar, ikut je lah. Ikut imam. Tanya imam, mam saya istighfar mam. Dah ustaz-ustaz dulu suruh macam tu. Macam tu lah. Janganlah melawan lagi. Tak kan? Tadi ni dalam semayang tak ingat Tuhan.
Allahu Akbar. Jalan tadi tu. Siapa ceramah malam ni? Ustaz mana ni? Ini kan sakit telinga lah ni. Sampai salam kan. Duk tak ingat Tuhan pun. Duk ingat siapa ceramah malam ni. Tahan telinga, sakit telinga. Aku kalau ustaz ni kan geram-geram aku kena penampar ustaz ni kan. Sampailah salam. Tiba-tiba salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astaghfirullah. Apa saya istighfar? Istighfar lah pasal tak ingat Tuhan tadi tu. Berdosa lah semayang tadi tu. Berjalan. Orang rumah suruh beli bihun lah. Tadi sebelum datang masjid ni tadi. Bang kan balik jangan lupa beli bihun. Kicap. Besok sarapan tak ada. Kita pun tengah bayang. Allah. Mana nak beli bihun tu? Kicap apa? Kipas udang, lemak masin ke mana? Orang rumah aku ni pun satu bab juga pun. Kicap. Mana nak beli kicap ni? Bihun apa ke? Pak Izzah ke? Cak masjid ke? Aduh. Sampai salam. Tiba-tiba imam bagi salam. Assalamualaikum. Kita pun Waalaikum. Salam pun tak betul. Kita tengok salam je lah. Waalaikum. Angguk-angguk lah. Apa angguk-angguk? Kan? Berdosa tadi kan? Buat dosa tadi sembahyang tadi tu. Berdosa. Banyak berdosa kita ni tadi ni. Tengah sembahyang dia banyak berdosa. Tapi saya tak tahulah nak tuduh pun tak boleh. Tuan-tuan lah tahu kan. Tengah sembahyang dia ingat apa mana saya tahu. Kan? Mana saya tahu kan? Tapi ada tak ingat benda lain tadi? Ada lalai kan? Orang yang lalai ni Tuhan kata, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lalai kan? Lalai dalam sembahyang tadi. Waktu ngadap dia pun terlupa. Cepat-cepatlah minta ampun, ya Allah, minta maaf ya Allah, aku minta ampun ya Allah, salah aku ya Allah, lupa yang kau ada depan aku ya Allah. Tu tadi tu. Astaghfirullahalazim. Kan? Susah. Kan? Tu waktu menikah tuan imam suruh sebelum kita ijab qabul, belum majlis ijab qabul ni kita sama-sama istighfar dulu lah. Kita mengucap dua kalimah syahadah sama-sama kan. Betul? Tak ada seorang pun imam Abdul Salam mengucap pula lah. Kita orang tak Islam ke? Imam kita sama-sama lah kita mengucap kan. Ni semua-semua lah sama-sama kita mengucap. Pasal apa semua-semua? Yalah nak menghalalkan yang haram ni jadi halal. Yang menyaksikan pun kenalah Islam. Betul-betul Islam. Pastikan kita Islam dulu. Mengucaplah dulu. Tasdid balik semula. Kita perbaharui balik semula. Tajdid untuk kita Islam. Kita tak tahu tadi sembang kat luar entah dah batal entah apa. Ni majlis upacara nak menghalalkan yang haram. Kita pastikan diri kita ni duduk dalam keadaan kita ni benar-benar Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah. Ni sebelum sembahyang ni, mengucap dulu. Sebelum angkat takbir itulah asyhadu an la ilaha illallah. Tu kan. Ini memang belasah aja tuan-tuan. Allah. Tadi kat luar menyembang, kita tak tahu dia kan kat luar tu kan, entah apa kita sembang sampai batal lah akidah. Akidah boleh batal dengan lidah kita ni. Kalau dengan perbuatan mungkin susah lah. Nak pegang colok, tu tak payah tu. Nak pergi sembah batu payah, tapi mulut ni kadang-kadang boleh batal akidah tu. Kan? Salah cakap batal. Contohlah kita persenda-sendakan hukum Allah Taala lah kan. Kau tengok tu. Tu. Macam mana nak buat? Itulah kudung tangan orang. Ni pun nak suruh potong lagi. Gila ke apa? Kau nampak tu. Orang potong tangan. Kau nampak? Macam mana nak buat kerja? Susah kan? Ni nak suruh potong lagi. Tu kan kerja gila ke hukum lagu tu? Kan potong tangan tu mencuri Tuhan suruh. Tuhan bagi akal, guna akal. Sikit-sikit nak potong ni pasal dia apa? Sembang kat luar tadi kan? Sembang. Keluar Islam tak tu? Batal tak tu? Tu batal tu, persenda-senda hukum. Hukum Allah Ta'ala tak boleh persenda. Batal kan? Masuk. Usalli. Tu tak Islam. Waktu angkat takbir tadi tu, tak Islam. Batal lah, dah batal kan? Macam mana semayang tu? Tu. Ni syahadah ni. Panjang lah tuan-tuan, tapi hari dah 8.40. Saya boleh je sampai ke 12. Tuan-tuan lah tak tahan telinga. Kan? Jadi tuan-tuan, tuan tengok tak? Ni, benda ni. Benda syahadah ni. Pasal itu dia tanya, Islam tu apa? Nabi jawab dulu. Dan tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kat bibir je, kat hati tak ada. Kat hati tak ada siapa-siapa.
Tak ada Tuhan melainkan semua ada dalam hati kita ni. Sakit, doktor dulu. Susah, makhluk dulu. Kan? Mana ingat Tuhan dulu? Tak ada ingat Tuhan dulu. Berubat merata dah. Kalau sakit ni, orang sebut doktor tu, pergi. Orang sebut bomoh tu, pergi. Orang sebut dukun tu, pergi kan. Dah habis berpuluh ribu, tak boleh dah. Baru balik pada Tuhan. Bila baliknya? Jumpa Tok Imam. Mam, tak tolong sikit Mam. Tolong apa? Wah, dah berubat Mam, dia tak mau juga. Dia elok lah. Jadi nak minta imam buat solat hajat, baca Yasin lah. Kod-kod mau lah dia. Itu pun kod-kod. Bukan percaya pun. Bukan yakin pun. Itu pun kod-kod lah. Nak baca Yasin, solat hajat tu. Dia mau RM10 bagi kat imam. Kat doktor RM10,000. Kat imam RM10. Kok imam RM10 kau bagi kan? Imam apa sangat, baca Yasin je pun. Nak solat hajat. Doktor tu semua nak buat macam-macam. Imam pun dapat RM10. Imam pun RM10 kau bagi. Tu yang Yasin baca pun tak betul tu. Alah, ada RM10 kau bagi. Kan? Baca Yasin pun bertabur tu. Yasin al-Quran al-Hakim. Inna kalam minal musallam siratul mustaqim. Macam tu. Bukan nak jumpa imam dulu ke? Assalamualaikum Tuan Imam, nak minta tolonglah Imam, kalau boleh buat solat hajat, baca Yasin untuk yang sakit ni. Kalau mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan doa. Saya ada merata habis duit RM10,000, dah tinggal RM10, baru jumpa imam. Itu pun kod. Mana Allah Ta'ala? Tak ada. Ada Allah Ta'ala dalam hati, tak ada. Kosong. Yang ada makhluk je semua. Apa menung kan? Salah anak nak masuk sekolah, nak masuk universiti, duit tak ada, macam mana, pening kepala. Alah, apa tuan pergi jumpa tuan. Orang kaya tu, dia tu bagus tak? Kaya. Dia tu memang rajin tolong orang. Ya ke? Ya. Pergi jumpa. Tak dilayan ke orang tu? Kita pun balik. Boleh? Kata bagus apa? Ketakut bana sekupang tak kan? Dia tu baik lah. Ada. Ketakut. Aku tak layannya. Salah siapa? Bukan salah orang tu. Salah kita. Kita tinggalkan Tuhan. Buat apa? Patutnya bila orang cakap lagu tu, doa dah dulu. Ya Allah, kau lembut kalau hati sipulan bersipulan, ya Allah. Engkau letak kalau sifat pemurah dia, ya Allah. Kau pinjam kalau sifat pemurah kau pada dia, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Minta tolong kat dia. Sebab nak dia bagi itu pun Tuhan yang bagi pinjam sifat pemurah tu dekat dia. Nak ngarap dia bagi memang tak ada kalau Tuhan tak bagi sifat tu. Minta kat dia dulu. Tuhan kata, fazkuruni, ingat aku dulu. Yang lain aku uruskan. Kita pergi celapak jumpa dia dulu. Tuhan lupakan. Tuhan kata, kok ya dia boleh bagi? Pergilah. Aku nak tengok. Aku tak letakkan sifat tu. Aku nak tengok kau boleh pergi minta. Bila? Salah siapa? Salah kita lah. Sebab kita kata la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala je. Tapi tiba-tiba Tuhan tak ada, orang yang ada. Pergi jumpa dia. Tuhan kata habislah. Tuhan dulu lah. Step Tuhan dulu. Kan? Tuhan dah dulu, Allah Ta'ala dah dulu. Bukan makhluk dulu. Sakit, jumpa dulu. Tanya dia. Dia penyembuh, dia. Penawar, dia. Penolong dia. Tuhan yang selalu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau lah aku sembah, engkau aku mohon pertolongan. Tapi dalam waktu yang sama, dia kita lupa pergi minta tolong ke orang. Tuhan kata kalau betul dia boleh tolong, pergilah. Tinggalkan aku tak ada masalah. Kan? Salah siapa tuan? Salah kita kan? Tak apa. Yang ini mukadimah baru ni. Akan datang, panggil lagi. Leceh nak panggil ustaz ni, kata dia sakit telinga saya. Setengah jam pun menanah telinga saya. Tak payah panggil lah. Kalau tak payah panggil, tak adalah aku terang lagi. Kalau panggil, aku terang baiknya. Bagi satu-satu. Sebiji bagi faham. Kenal Tuhan ni. Minta dengan dia. Lepas ni, jangan minta dengan orang lain. Minta dengan dia dulu.
Sebab semua urusan dia yang bagi, kan? Tak ada siapa-siapa. Nak minta sihat, minta kat dia. Nak minta rezeki, semua minta kat dia. Jangan minta kat orang. Orang kalau dia tak bagi sifat pemurah, dapat kita? Tak ada. Kalau dia tak gerakkan, dapat? Tak dapat. Kan? Saya tu saya tak minta, tuan-tuan. Apa pun saya tak minta. Kan? Tak minta kat tuan-tuan. Tak. Orang tanya, minta. Ustaz, ceramah berapa bayaran? Berapa aku nak minta kat engkau? Kenapa Ustaz? Kalau Allah Ta'ala tak gerakkan pun, kau tak bagi dia pun. Baik minta kat Tuhan. Allah Ta'ala gerak, bagi lah. Kalau Allah Ta'ala tak gerak, dah pegang duit, dah pegang lah. Tak salam-salam juga. Lah kali bola poket balik dalam rumah, Allah Ustaz terlupa nak bagi ni. Tuhan kata, tu bukan salah engkau. Tak ada salah engkau pun. Tuhan kata, aku memang tak gerakkan hati kau nak bagi. Ini kita sedap sangat minta 4,000, 3,000. Kalau Tuhan tak gerak, dapat? Sekupang tak dapat. Baik minta dengan Tuhan. Satu orang tanya saya marah. Ustaz, berapa bayaran? Minta kat kau, belum tentu kau boleh bagi. Yalah Ustaz, berapa? Kalau aku minta 10,000, kau Tuhan tak gerak kan? Dapat? Sekupang tak dapat. Balik cakap seorang. Gila masjid. Dia kau datang tak bagi. Tuhan kata, bukan masjid tu gila, kau gila. Sebab kau tinggalkan aku. Jadi aku nak bagi kau gila pula. Pasal kau tinggalkan aku, tinggalkan kau. Kau jadi gila lah kau. Tu cakap seorang. Puas orang ngira. Mampus masjid ni, nak aku datang lepas ni. Mampus aku. Situ lah. Tak apa. Ini akan datang. Saya kupas. Jadi tuan-tuan, insya-Allah bab syahadah ni susah tuan. Mengucap memang senang, faham susah. Sebab itu tuan-tuan kata tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Pergi kubur pun takut. Pukul 1 pagi, malam Jumaat. Berani pergi kubur seorang-seorang. Gila Ustaz, kubur tu Ustaz. Ustaz? Keras tu Ustaz, dah ramai yang jumpa. Kata tak ada siapa-siapa boleh bertalat melainkan Allah Ta'ala. Macam? Kan? Malam Jumaat, rumah situ, kubur sini. Nak lalu rumah kita tu, nak lalu jalan kubur. Dia ada 2 jalan. Satu jalan jauh, tak lalu kubur. Satu jalan dekat, tapi melintas tengah-tengah kubur. Dah pukul 1 pagi, malam Jumaat, dalam gelap tu, bawa lampu picit satu. Nak lalu kubur tu seorang-seorang. Agak-agak macam. Berani bang? Jujur-jujur ni masjid ni. Nak lalu tu. Mana bang? Balik. Balik. Mana lu mana? Kubur tu. Bang, malam Jumaat ni bang. Satu ni. Gelap tu. Dah ramai jumpa kubur tu bang. Macam-macam. Bahaya bang. Ya ke? Ya bang. Ada yang dah nampak dulu atas batu nisan semua. Alamak. Tapi tak ada siapa boleh mudarat. Boleh kata Ta'ala je. Boleh ke tu? Tobat takkan lalunya. Mana lalu? Jauh lalu bang? Tak apalah, biar jauh asal selamat. Sebab tak faham pun. Tak faham pun syahadah ni. Tak apa, akan datang aku fahamkan. Kalau panggil lagi lah. Bagi tahu cik ni panggil lagi ustaz ni, aku datang lah. Kalau tak panggil lagi, inilah last yang pertama dan terakhir tuan kan. Jadi tuan-tuan dah dapat balun lah apa lagi. Jadi tuan-tuan cukup setakat itu, insya-Allah kita jumpa lagi. Mohon maaf segala terkasar bahasa yang